Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita bertemu di dalam Tazkirah Zuhur pada hari ini dengan topik yang diberikan iaitu doa-doa di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, insya-Allah seperti mana yang kita ketahui bahawasanya di dalam Al-Quran ini terdapat banyak doa yang boleh kita jadikan sebagai amalan ataupun rutin seharian kita. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan sebuah doa yang sangat masyhur yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah menghafal ataupun pernah lalui doa ini. Tapi tak apa, insya-Allah kita jadikan sebagai reflection lah insya-Allah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai introduction, ya, kita perlu tahu bahawasanya doa ini merupakan ataupun supplication merupakan senjata seorang mukmin. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Wa imaduddin, ia juga adalah tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit-langit dan bumi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, iaitu Allah, maka jawablah bahawasanya aku, iaitu Allah, adalah dekat. Ya, Allah itu dekat dengan kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan suatu janji Allah yang ditujukan kepada hambanya, bahawasanya janganlah kita selalu lupa untuk berdoa kepada Allah. Kerana Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Kalau bukan sekarang, mungkin di masa hadapan. Okay, mungkin 2-3 tahun lagi. Tapi insya-Allah, Allah itu Al-Mujib, yang menjawab doa-doa hambanya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan kongsikan sebuah doa ini yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, ini adalah doa Nabi Yunus yang disebutkan oleh beliau saat berada di dalam ikan paus, yang bererti, Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Mari kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita renungi ayat ataupun doa ini, meskipun keadaan yang dilalui oleh Nabi Yunus itu seolah-olah mustahil untuk keluar daripada perut ikan paus itu, tapi Nabi Yunus oleh kerana keimanan dan kepercayaan beliau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, beliau panjatkan doa itu dan mohon agar Allah SWT dapat memberikan kemudahan ataupun mengeluarkan daripada perut ikan itu. Sedikit kisah di sebalik doa Nabi Yunus ini, izinkan saya kongsikan. Kisah Nabi Yunus, beliau merupakan seorang utusan Allah SWT untuk berdakwah, ya, untuk spread the message of Islam di sebuah kampung di daerah Iraq. Ya, namun penduduk kampung ini ingkar dan tidak mahu menyeru kepada seruan Nabi Yunus alaihissalam. Malah mereka menyembah berhala, tidak mahu mendengar sedikit pun dakwah Nabi Yunus. Namun Nabi Yunus tetap sabar. Ya, beliau tetap terus berdakwah dan menyeru pada kaumnya untuk kembali kepada jalan Allah SWT, tapi tetap tidak diindahkan. Malah mereka mengolok-olok ataupun mencaci Nabi Yunus dan sebagainya. Nabi Yunus tetap masih bersabar sehinggakan pada suatu saat Nabi Yunus tidak dapat mengawal ataupun kesabaran itu mulai habis. Ya, jadi Nabi Yunus berasa marah terhadap kaumnya dan lalu meninggalkan dan pergi daripada kaumnya. Okey, setelah itu apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, lalu
beliau pergi menaiki kapal. Ya, di sini terdapat sebuah insiden ataupun kisah yang di mana terdapat ombak besar. Lalu di atas kapal itu mereka harus mengurangi jumlah barang-barang itu agar tidak agar kapal itu diselamatkanlah. Ya, jadi mereka setelah beberapa kali proses pengundian, Nabi Yunus terpilih untuk dilemparkan di dalam laut. Maka di sinilah Allah kemudian memperingatkan Nabi Yunus dengan sebuah musibah. Ya, apabila Nabi Yunus telah dilemparkan ke laut, beliau dimakan oleh ikan paus. Namun Nabi Yunus ini tidak wafat ketika dimakan, ya. Apabila kita fikir, ya, secara logik, kalau kita ni dimakan oleh ikan paus, sudah tentunya lah kita ni dah lama meninggal ataupun tak boleh survive di dalam itu, ya. Tapi kalau ini disebabkan Allah SWT menjaga Nabi Yunus, kerana Allah ini maha berkuasa, tidak mustahil lah benda ini terjadi. Ya, Nabi Yunus ini ketika dimakan, beliau tetap hidup di dalam perut itu, dan ini merupakan sebagai satu peringatan Allah SWT kepada Nabi Yunus kerana kelalaiannya dalam meninggalkan kaum yang kaumnya. Okey. Jadi di dalam perut ikan inilah Nabi Yunus menyadari kekhilafan beliau dan memanjatkan doa keselamatan, yang di mana akhirnya Allah SWT mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkan beliau daripada perut ikan paus. Ya, jadi di antara hikmah ataupun faedah yang boleh kita raih daripada kisah ini, daripada doa ini, iaitu setipis mana pun harapan yang kita merasakan bahawasanya kita sedang lalui, tidak mustahil bagi Allah SWT untuk memudahkan ataupun meringankan urusan kita pada saat itu. Ya, jadi kita harus tahap keyakinan dan tawakal kita kepada Allah itu harus kuat. Ya, jangan kita sesekali merasakan Allah itu tidak mampu ataupun tidak berkuasa untuk memberikan kita kemudahan. Okay, kita harus doa, kita harus percaya bahawa Allah SWT itu Maha Pencipta yang mampu melakukan segala perkara, insya-Allah. Dan selama kita terus berpegang teguh pada janji Allah, insya-Allah segala kesulitan yang kita sedang lalui ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ulasan tentang doa Nabi Yunus yang dapat kita petik hikmahnya. Mudah-mudahan kita amalkan di dalam solat kita ataupun doa, maksudnya selepas solat, doa selepas solat, di permulaan hari kita, ya, agar kita sentiasa terselamat daripada segala bencana ataupun musibah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu minggu hadapan di dalam Tazkirah Zuhur dan saya akan kongsikan doa yang seterusnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.